komputer tu. Saya punya program ni bang, apparently Suci Dalam Debu adalah satu benda yang rupanya ramai orang yang follow. Ramai orang yang minat bang. Dan lepas saya buat paling cepat. Tak sampai 1 jam, setengah jam. Bukan dia bangun pagi, dia duduk kat tangga, dia terus datang. Sebelum tu saya dah fikir-fikir juga apa nak buat. Tapi bila pagi tu saya bangun, automatically dia datang, kau bagai yang dia ni. Benda dia melirik-lirik jadi. Daripada satu ayat tu dia boleh jadi melirik-lirik sampai habis. Jadi dah tak sangka pun lagu tu boleh hit. Tak sangka bang. Langsung tak terfikir masa dia keluar on air radio pun, masa tu saya sibuk membuat skrip dengan RTM. Saya teringat lagi ada producer tu tegur, lagu kau ni. Ya tu. Macam gitu lah. Sampai gitu. Betul. Tapi kita tak tahu yang lagu tu jadi betul. Tapi lagu tu lebih, dia touch lah. Dia touch. Kita boleh tengah drive kalau kita nyanyi semua boleh menyanyi. Dia boleh rasa, tak tahu dia ada rasa satu macam. Rahman Hassan, arwah Rahman Hassan, dia pernah cakap tu lagu tu the peak dia cakap, dah sampai ceiling, dah tak pergi atas lagi. Dah sampai ke ceiling. Arwah Rahman Hassan. Dan abang setuju ke dengan kata-kata dia tu? Itu kata-kata dia. Setuju tak setuju tu kata-kata dia kan. Ya. Kata-kata dia lah. Tak mustahil dia pergi lebih jauh. Ya. Tak mustahilnya dia duduk kat situ je. Jadi kalau benda mengarut-ngarut tak adalah cerita-cerita yang mengarut-ngarut dah. Cerita tu memang direct. Saya ilham tu datang pagi tu saya buat. Banyak cerita, ada orang datang cerita cakap, aku tahu dah, dia ni masa konon ni perempuan ni kasyaf lah. Kawan jugalah yang ni. Lagu tu turun daripada melayang daripada langit. Yelah, aku duduk yang boleh itu. Saya cakap tu turun melayang. Benda-benda yang mengipik ni banyak lah. Tapi walau-alam kita tak tahu. Benda baik kita tak tahu, benda apa kita tak tahu. Yang tahu kita buat je. Kita buat dan benda tu jadi meletup. Benda tu jadi satu benda yang tak disangka. Betul. Macam juga kasih awal dan akhir saya buat. Kasih awal lagi saya fikir dekat 2-3 minggu. Saya ingat lagi Fauzi Mazki datang rumah. Kat rumah lah dia duduk kat piano tu. Dia kasih lagu tu. Tak dapat. Berapa minggu tak keluar-keluar. Saya pergi ke Tasik, pergi Wangsa masa tu. Pagi petang hantar rumah pergi mengajar. So, saya duduk kat sini masa mikir nak buat lagu ni. Memang tak ada waktu. Ada idea tu datang tiba-tiba. Bila saya nampak ada orang tua pakai baju putih, semua putih. Orang tua, rambut putih, kepala kulit gelap. Berdiri sengit. Dia duduk, tengok, saya tengok dia bagus. Tiba datang nak buat ayat first line, first. Malam nanti siang. Itu dia bangun. Dia jalan agak inilah, tempang ke apa, berkaki dia tak. Bila saya buat first paragraph habis, saya tengok dia tak ada. Hilang. Tak tahu lah, ada ke sembunyi ke barang tak tahu lah. Tak ada. Tapi saya ada di situ, benda tu. Tapi ini cerita pengalaman ni, benda yang betul-betul berlaku kan. Ya. Balik tu, of course, process of thinking, process of kita punya pengetahuan, apa benda yang kita knowledge tentang benda-benda yang kan. Itu pun masuk juga. So kita tak tahu. Kita dia punya digest benda-benda yang kita jadi macam tu. Ya. Subconsciously. Ya.
sangka benda jadi itu kan. Benda jadi sedap. Yep. Line by line datang. Ada juga yang lagu-lagu lirik yang fikir macam nak rak. Langsung Tak ada benda. tak benda, tapi itu tak minat lah. Sudah payah kita fikir, tak menjadi. Yang spontan, yang ini boleh lebih menjadi lagu Sekun Kemau Merah Puisi, lagu Cermin Mimpi, itu pun spontan dia buat. Ingat Nasi Ngeluluk datang nak cari lagu, dia nak buat Saudagar Mimpi ke apa. Betulan saya dah memang tulis lagu tu. Cermin Mimpi. Itu saya bagi itu buat lagu. Oh, macam tu. Dan memang ada awal. Banyak lagu yang ada lagu Sekun Kemau Merah pun lirik dulu. Lagu banyak juga lah, ada lagu-lagu yang bagi lirik dulu atau lagu mula. Nasi Lebih Suka begitu. Kadang kita bagi lirik boleh buat. Dia boleh buat lagu. Dia king of melody kan. So dia cepatlah dia suka kan. Keham dulu dia bawa dia punya, dia panggil apa macam Walkman tu. Tape lah. Dalam bas dia zaman-zaman Singapura. sebelum rumah tangga lah. Itu zaman paling best tu. Mencipta. Bang, bila abang cakap abang buat lirik dulu bang, abangnya pemikiran dalam putusan lirik, dalam penulisan tu, dia memang khususnya lirik bukan sajak ke? Dia lebih kurang pada itu juga. Tapi saya sajak tu macam sajak je lah. Kadang-kadang saya suka sentence tu, dia datang anytime dalam bas ke dia, tapi saya notice bila saya on the move, saya saya tengah drive atau saya tengah bergerak berjalan, ada banyak datang. Bila saya bergerak, tu banyak datang. Lagi satu, bila waktu pagi, kalau saya bangun pagi awal sebelum masuk toilet, itu time yang macam datang. Ayat ni. Itu yang saya senang cepat kalau buat kadang benda dah ada dalam fikiran. So saya suka benda tu, bermain dengan kata-kata dalam fikiran. So kadang daripada satu sentence tu dia menjadi satu, daripada satu kataan dia menjadi satu ayat, daripada satu ayat dia menjadi satu paragraf. So naturally itu yang saya buat sendiri lah. Kalau yang kena ikut lirik, kena ikut melodi tu perit sikit lah. Kadang-kadang nak sangkut sini. Tapi seronoknya kita tahu melodi tu macam mana. So lebih kurang macam mana kita tahu lagu tu kan. Itu je. Tapi untuk kita buat tu lebih susah. Ya, betul. Abang masih dalam zone tu lagi ke yang bermain dengan perkataan-perkataan, berfikir masih lagi? Masih. Wow. Sebab tu saya ada dalam sekarang ni, dalam saya punya note lah, ada phone. Biasa ada tersedia. Tapi saya sejak tahun 90-an kata 90-an saya punya penulisan dah lain. Maksud macam mana bang? Dia lebih kepada orang panggil tasawuf. Orang panggil hakikat, orang panggil dia lebih kepada ketuhanan. Apa saya buat pun dia akan balik ke situ. Walaupun lagu tu lagu macam lagu girlfriend boyfriend, lagu macam Pintu Maligai gitu kan, Iklim kan. Tapi ada unsur-unsur itu, dan banyak orang yang ramai yang saya jumpa lah, budak-budak yang kaki karaoke ni cakap sampai dia menyangis bila dia nyanyi lagu Kasih Orang Naik, lagu Penghujung Rindu, dia menangis. Tapi dia macam tahu hakikat tu, ilmu tu. Jadi mungkin benda tu lebih sedap pada orang-orang yang
sensitif, orang yang suka mengkaji tentang kerohanian ya. Dalam alam roh tu sendiri kita tak tahu sebenarnya kita berkongsi hidup dengan manusia ni kan. So kita tak tahu perasaan orang, perasaan. Semua ada connection lah. Semua ada connection sebab kita lihat yang banyak pada yang satu, yang satu pada yang banyak. Sebenarnya ada connection. Tidak menjadi sesuatu kalau tidak dengan izin dia. So itu bab kerohanian, bab cerita pasal itu nanti ada orang tak suka kan, benda-benda kan. Tapi saya pernah ada. Tapi apa yang Wan Zul cerita tu saya tak, saya ada dengar tapi that's not the true story. Yang dia cerita tu ada, tapi itu dalam lukisan. Orang tua yang betul tapi itu dalam lukisan. Ada banyak pengalaman yang raib, yang mistik yang saya lukis orang daripada description orang kan. Dan benda orang tu ada berkait-kait. Adalah cerita-cerita yang dia ni tapi itu dah masuk dalam alam lain, alam arwah, alam apa, tahu benda yang kita tak tahu kan, orang dah tak ada kan. Macam kawan datang dia kata dia jumpa bila dia Rabah, macam gini rupa dia dekat Madinah. Dia balik dia tahu saya gini saya buat benda-benda cerita. Oh dia kata begini. Gitu juga Datuk paling hitam ada satu orang pun. Dia benda-benda macam itulah. Dan ada juga pengalaman yang betul-betul berlaku. Saya berkata yang budak tu kata dia ini dah cerita lain lah. Dia budak tu bukan pemul lah tapi dia mengubat orang. Dan dia ada damping, ada dia punya ini kan. Ada dampingan dia, ada yang mengajar dia ini kan. Pendamping dia tu. Dia lagi budak kecil lagi. Tapi ada. Yang peliknya dia panggil Syekh Abdul Qadir. So saya lukis dia macam mana buku dia saya lukis lah. Ada disimpan gambar tu. Bila kelakarnya cerita pertama yang diceritakan saya, ada satu endon perempuan Indonesia kerja kedai makan ni tengah kukur kelapa. Dia jumpa tu buntat kelapa, tombong kelapa tu buntat. Tombong lah. Lepas tu dia dapat mimpi tu bagikan budak ni. Macam mana ada kait-kait. Dia cari rumah tu sampai dapat. Ini cerita daripada dia. Sekali bila perempuan tu memang bagi datang masuk dalam rumah tu, tengok gambar tu, inilah orang yang mimpi yang suruh bagi. Itu satu. Satu lagi yang berlaku, dia kata di sini dengan saya ada Australian, orang Australia, lelaki, dia bekerja di sini, datang ni kerja lah. Tapi bini dia orang Filipin. Tapi dia ada macam mengacau lah. Dalam 1 tahun, tengah tahun ke berapa tahun, ada masa tu dia memang mengacau lah. Kan? So dia nak berubat. Dia dapat mimpi ada orang tua datang, bawa dekat rumah tepi hutan, dekat rumah dekat dengan banyak. Bukan, rumah dia tu dekat frame, dekat sebelah frame tu. Jadi dia dapat mimpi, tak kebetulan macam mana dia tanya driver, jumpa driver tu bawa dia pergi sini. So dia cerita. So bila dia masuk rumah tu, dia tengok satu, dia kata, inilah orang tua yang suruh dia datang bawa ubat bini dia. So dia pun bawa lah bini dia lepas balik kan, datang duduk sini 3 bulan, 2 bulan, jumpa ubat. Sampai Duduk sini, duduk dengan abang? Tak. Oh, duduk dengan saya tu dia orang. Okay. Saya tak ada kena-mena. Saya cuma lukis tu je. Ini cerita benda yang pelik kan. Benda yang sebenarnya cerita terpelik ni menarik. Tapi betul berlaku. Pelik tapi betul berlaku. Itu satu benda. Dalam hidup ni kadang subconscious benda-benda yang kita tak sedar. Banyak berlaku.
berlaku pada video itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mendorong kita lebih macam tu. Tapi itu perasaan kita. Sebaliknya, kita tahulah. La tatharraku zahratul illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah pun kecuali dengan gerakan Allah. Betul ayat tu lah. Betul. Jadi, tahulah tak adalah. So, tak ada benda yang kita nak banggakan sebenarnya. Tak ada benda yang kita nak mengaku yang kita buat. Kalau kita tengok sekali memang dah tentukan nak jadi macam itu. So, that's the best way lah. So, yalah kita nak sombong diri, nak bangga. Yes. Tak ada benda Ada apa kita? Tak ada kita. Tak ada. Kalau kita kata kita pandai lagi, ramai orang, berjuta-juta orang yang pandai. Kalau kita kata kita kaya, berjuta-juta orang. So, yang sebagus kita ikut je apa yang disuruh buat, apa yang kita boleh lakukan. Kan? Kalau kita waktu kepuasan tadi, travel, tengok kepuasan hidup. So, actually banyak benda nak buat tapi tak menjadi. Itu satu. Tak keras lah, taklah. Kecewa gila Taklah sampai sakit jiwa, tak adalah. Ada benda kita buat filem yang kita dah bayangkan, tak menjadi. Adalah sebab-sebab yang bukan-bukan yang ya. Tak kisahlah. Pasal bukan kita punya. Bila yang abang ada perasaan yang bukan kita punya ni bang? Masa awal-awal pemberbitan sudah ada ke perasaan yang sedemikian rupa? Tak tahulah, saya ingat dalam ujung-ujung 80-an, 90-an juga rasa. Tapi lately memang lebih. Yalah. Kadang kita orang cerita pasal orang cakap pasal diri kita pun kita menyampah. Orang cakap dengan kita, kau bagaimana. Kita rasa Allah. Pasal malu. Pasal kita tak ada kuasa. Kita buat je. Buat apa yang terlintas buat. Bagus, tak bagus memang jadi memang tak bagus. Kalau dia bagus kan. Kita rasa kita kuat dan lain keakuan dan lain. Ya. Kalau boleh jangan sampai ada. The best. Saya lebih suka duduk rumah. Jarang saya keluar. Abang memang tak banyak nak cakap pasal abang punya karya-karya. Orang akan nak cakap pasal abang punya karya-karya. Sebenarnya ramai orang nak tahu pasal abang punya karya-karya. Saya dah bercakap dengan abang in person beberapa kali. Saya dah berkawan dengan orang-orang yang abang kawan. Macam M. Nasir sendiri. Abang, M. Nasir dan beberapa ramai lagi orang yang pengkarya yang macam selamba je pasal hasil karya abang. Tak ada apa untuk dimegahkan pun. Genuinely, I feel that you feel like that. Ni tak ada apa pun. Saya rasa, saya boleh faham yang abang rasa sedemikian rupa. Even abang Nasir pun. Nothing much lah. Macam tu kan. Apa yang kita buat, apa yang tak buat tu. Dan saya pun ada kawan-kawan yang selain daripada di circle pun yang ada berfikiran yang macam tu. Di masa yang sama, kita pun ada kawan yang memang gua buat tu masa tu ilham datang, bla 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 bla.
Tapi hakikatnya bang, saya faham abang. Saya memang respect benda ni lah. Kau tak ada benda ni. Tak ada hebat sangat. Tapi hakikatnya ramai orang-orang yang nak tahu lebih lanjut pasal abang. Nak tahu those details yang abang rasa macam tak ada benda tapi membawa makna kepada ramai orang sebenarnya. Sorry bang. Persembahan yang dituntut, kan? Maksud persembahan dituntut? Persembahan yang dituntut kita ni membuat sesuatu, kita tak tahu yang kita berlakon. Kita berlakon dan kita dituntut. Kan? So, okay. Feedbacknya bila kita orang buat bagus. Jadi benda tu jadi satu question mark. Benda tu jadi satu pelik dia ni. Macam mana dia boleh buat ni? Tak kan? Macam mana dia boleh buat ni? Aku tak terfikir nak buat ni. Banyak ada orang cakap aku tak terfikir nak buat ni. Aku tak tahu. Aku pun tak terfikir nak buat macam tu kan sebenarnya bang. Abang mesti cakap aku pun tak terfikir nak buat macam tu. Aku tak terfikir. Kadang-kadang terfikir tu bukan datang daripada dia spontan juga. Dia bukannya paksa. Correct. Terfikir nak buat macam ni. Dan kita jadikan, kita merealisasikan kita punya whatever kita dream, whatever kita imagine. Yeah. It's just part of life. A matter of fact je. Part of life. Which kita kena buat. Yeah. Kita tak sedar apa, kita tak nak pun kita kena buat, kita buat. Gitu. Tapi kita seronok. Itu untungnya. Yeah. Kita seronok mana kita dapat tengok macam kita buat satu lukisan. Kita tak fikir banyak tentang lukisan tu. Tapi kita fikir dia develop daripada satu benda tu dia jadi. Dan bila kita dah siap tu, baru kita rasa. Then 10 years later kita akan cakap, aku tak fikir aku boleh buat macam ni. Macam lagu ada kembara-kembara punya album. Tapi lepas tu ada pula tambah dengan mistiknya pula lagi bila ada feng shui punya orang datang rumah. Tengok masa tu painting tu masih dia ada rumah, belum galeri belum beli. Sekarang semua galeri dah ambil, National Gallery. Dia beli semua kembara. Feng shui yang datang daripada pukul 4, dia datang, banyak berbual cerita feng shui ni bagus. Saya lukis kapal ini, kapal roh ni bagus. Kapal ni air, bagus untuk saya lah, macam-macam cerita. Lepas tu dia tengok lukisan semua kembara ni. Ini dia explain, dia pula cerita pasal ni. Lepas tu dah masuk pukul 6 lebih ke pukul 7, dia rasa lain macam lah. Lepas tu dia panggil saya. You paint this at night. Lukis malam ni. Yang cakap, most of the painting, saya suka tu buat tengah malam ni. That's why the painting is talking to me. Painting is talking. Dah mula keluar nak cakap lah. Tu dia balik. Itu pelik juga kan. Cina feng shui datang, Eric nama dia. Daripada PJ. Dia boleh cakap macam itu. Itu pun satu pelik juga kita. Bahkan kita lukis je. Lukisan je. Kan. We don't know. Yeah. The work of art would speak to people kan abang kan? Mestilah dia picture tells thousand story. Yeah. Okay lah, saya bukan nak jack ke apa lah. Ni hakikatnya lah. Of course, saya membesar umur remaja saya sekitar 80-an. Jadi of course, abang punya work tu, saya membesar dengan lagu-lagu, lirik-lirik abang, lirik Abang Nasir. Dan bertahun kemudian saya dapat kawan dengan abang, kenal dengan abang. Of course, dia mesti ada sesuatu pada saya. Abang tu sendiri mesti ada sesuatu pada saya. Dan bukan pada saya je, pada ramai orang kan. Abang punya work spoken already to people of my generation, people of even your generation and generation. Pendek kali kita mana berjaya lah jadi pelakon. Yang melakonkan watak sebagai seorang artis tu. Berjaya lah kita jadi pelakon.
Itulah. Dan kita abang humble enough to acknowledge yang that's not yours. Abang tak ada ego, boleh bunuh itu ego sikit sebanyak yang menyatakan itu bukan kau punya. Kau tak mana kau dapat, kau pinjam ke, dibagikan ke. Tetapi and yet bang, orang-orang yang kat luar sana tu yang macam bagaimana dia telah tersentuh dengan tulisan-tulisan abang. Saya sedikit-sedikit pun saya ada terasa benda-benda macam tu daripada hasil kerja pemberitahuan saya. Yalah. Yang macam lagu-lagu 80-an dulu tu, world apa punya world of romanticism dulu tu kan. Oh, itu kadang-kadang dia itu jadi lirik ni pun macam dari saya juga. Kan macam dari saya orang tak perasan dia. Dari saya gaduh pun saya boleh buat lagu. Boleh jadi bukan saya buat lagu, saya boleh jadikan lirik. Orang tak perasan. Tapi biasalah, tapi bila dah terlalu banyak, dia jadi macam itu. Bangun pagi, makan roti dengan mentega, sapu mentega, dah jadi lagu roti dan mentega ke apa-apa. Ini Datuk Syekh. Datuk Syekh kan ada apa lagu. Macam itu lah. Kebetulan dia nak suruh buat lagu dan kebetulan kita terfikir tentang tu dan cinta tu umpama makan roti dengan mentega. Itu adalah term saya kan, tapi saya tak tahu lah apa saya buat. Nama ilham daripada apa ke apa. Ada ilham yang daripada pengalaman sendiri, ada ilham daripada cerita orang, ada ilham daripada membaca kan. So kita dapat tengok dari penulis-penulis kita tahu nampak dia ilham daripada diri dia sendiri, ilham daripada pembacaan dia, ilham daripada mendengar cerita orang. Jadi kita tahu gitu. Ya. Masa 80-an dulu katalah Hafsah Hassan contohnya. Lirik dia bagus lah. Memang bagus. Tak ada argument about it. Lirik dia perempuan. Kita seorang jejaka. As Amin Zahab punya lirik 80-an dulu, dia romantik dan dia pun kutu juga. Dia macam dia ada mat rock dia tu. Dia ada rugged dia tu. Kita boleh relate. Dia punya romantism, bahasa dan ruggedness dia. Macam keroncong untuk anak lah. Exactly. Saya pun tak sangka benda tu jadi gitu. Susunan ayat tu dia yang menjadi cerita. Nasir cuma datang masa saya ingat lagi. Dia yang bagi tajuk tu. Saya duduk dekat, masa tu baru pindah juga lah dekat Singapura. Saya di Kepong, di Taman Ihsan. Dia datang. Dia buat lagu tajuk Keroncong untuk anak. Itu saya ingat. Saya tak nak mengatakan saya punya tajuk memang dia bagi. Itu je tajuk dia, Keroncong untuk anak. Betul kasih melodi. Tapi lepas tu bila saya baca ayat tu saya susun. Tak macam mana boleh sejengkal apa ni, walau sejengkal jari lah apa dia berdiri di ambang pintu. Macam mana dia keluar tu saya tak tahu. It comes naturally. Bukan paksaan pun. Bang, okay. Bila abang tulis katalah lagu-lagu macam ni dalam fikiran abang ada tak untuk seseorang yang abang bayangkan ataupun tujukan? Ada bang? Setiap lagu begitu ke apa? Tak, semua. Tapi daripada satu orang tu dia boleh jadi 10-20 lagu. Faham? Tapi dalam puisi-puisi dia lah. Faham? Okay, sorry Keroncong untuk anak untuk siapa bang?
Saya faham cerita dia tu macam untuk tu, tapi Ada. pada abang sendiri untuk siapa? Tapi tak ada. Tak ada. Itu untuk Nasir. Pasal dia yang suruh lagu Kunjung Anak. So aku kena fikirkan apa nak bercerita tentang anak ni. Siapa anak ni? Kan? Ah. So that one I have to imagine. Somebody by the name of Anak yang keroncong tu satu benda yang keroncong. So kita nak macam mana, sebenarnya kita nak menyedapkan ayat-ayat tu dan menjadikan cerita. Kalau ayat tu lain tak sedap, ayat tu tak menjadi. Jadi kena pula dengan melodi yang begitu. Kan? That's why dengan melodi. Bila dia dah ngam, dia dah jadi. Bila dia tak anybody boleh touch kan, by the melody and The lyrics. tapi saya suka lah, orang putih banyak lagu-lagu yang macam itu. Mana macam Beatles ke apa ni, Pink Floyd ke kan, macam Wish You Were There. Sedap betul lagu Imagine, John Lennon, it's something like kita main dari kecil kan saya suka benda-benda yang itu. Antara lagu-lagu yang suka tu lagu Child, lagu Free dalam album Free at Last. Sebelum tu dia dengan Last, lepas tu dia menjadi Bad Company kan. Oh dia banyak lagu-lagu dia banyak, pasal dia punya lagu banyak mendayu. Dia slow rock. Kenapa ada keroncong untuk anak dua? Pasal lagu jadi dapat sambutan. Dapat sambutan? Lagu tu dapat sambutan bila orang suka kan. Orang abang suka. Lagu Jana dulu. Macam mana nak buat Jana dulu? Senang aja, lepas dia berpisah dia balik. Dia buka lambaran baru kan. Happy ending. Klise lah, normal punya cerita. Tapi tak ada apa kan. Tak ada apa. Lagu tu sendiri tak ada kesan apa-apa pun. Pada saya lirik dia ke apa. Tak ada. So, just a song. Yang anak pertama ada beri kesan abang? Kesan dalam kepuasan, satisfaction. Kita really satisfied dengan work tu. Memang dahsyat lah. Saya punya perkahwinan, saya minta tolong Abang Nasli nyanyi lagu tu. Macam itulah dia punya. So, setiap kali, saya share saya punya feeling lah. Setiap kali bila saya dengar lagu tu, dalam setahun akan dengar 2-3 kali kan lagu tu. Dan setiap kali itulah macam sebuah time machine. Lagu tu akan bawa saya kembali kepada zaman remaja saya. Tinggal di sebuah bilik di Taman Permata, bilik kecil, bilik bau hapak budak remaja punya yang dia punya body chemical, hormon seks dia berleluasa ni time. So, setiap kali dengar lagu tu akan pergi ke situ. Dan the words tu sikit sebanyak memang create form what a language supposed to be. It can be beautifully simple, effective. Benda macam tu lah. Memang lagu tu nak dijadikan yang begitu. Macam dia kata keluar macam itu. Kan? Siapa kuasa siapa kan? Siapa yang itu. Kita tak fikir kan? Betul. Tapi ada tu cerita ni. Ini pengalaman pasal suci dalam lagu. Saya pergi Medan. Saya pergi bawa ada turis guide tu Singaporean on board. Bawa dia pun kenal saya, dia tak pernah cakap yang dia kenal saya, dia tahu saya. Tapi saya pun biasa dia pergi rumah kami kan. Lepas tu bila sampai kat Brastagi,
Satu petang tu, dia minum teh kat warung-warung, banyak warung. Kali tengah minum teh, makan ada ubi kayu, ada apa pun, pisang bakar. Tapi dia boleh cakap, kamu tahu siapa ni? Ya Ni Allah. penulis lirik suci dalam debu. Kali ada satu orang tu, dia dalam umur dia tu dalam 30 lebih, masuk 40 ke. So dia terus peluk saya. Terima kasih. Saya ingat ini lagu, dia cakap. Saya kecil, saya sekolah lagi. Saya masih sekolah. Saya sudah mau di rotan, cikgu mau rotan. Saya nyanyi lagu ni, cikgu tak jadi rotan. Satu benda yang kelakar kan. Tapi pengalaman kita. Ni kita betul kan. Betul. Nak dibuat-buat kan, tapi kelakar lah. Sama juga dengan Datuk Tak Lombok yang saya jumpa di Jakarta. Bila dia tahu kan, sampai pagi saya keris lah. Dia kata ni lagu daripada saya sekolah, bercinta sampai saya kahwin. Dua-dua suka lagu ni. Macam itulah pengalaman dia. Tapi yang banyak ada macam lagu umpama mimpi dalam mimpi. Lagu cermin mimpi. Budak-budak yang umur 12 tahun dulu mendengar lagu ni. Dia masuk dalam kepala dia, tapi dia tak faham. Langsung tak. Tapi dia suka tau. Dan lepas 30 tahun gitu, datang cari saya. Baru cerita tentang lagu tu. Lagu tu berkesan pada dia. Baru dia kupas. Dia masuk ke alam tu lah. Bila aku melihat kau melihat aku lah. Itu banyak. Ramailah yang datang ke sini. Datang sampai satu band datang. Awal lirik kan. Cerita ni. Dia pula cerita yelah. Kerana buksan lah dia tu kan. Betul. Bagus lah, memang untuk dia. Dan untuk ramai orang lagi bang. Ada orang yang pergi universiti merasakan pencapaian dia universiti tu ialah kerana lirik-lirik lagu abang. Sebab apa? Lirik-lirik lagu abang yang menemani dia masa dia pergi belajar, dapat inspire dia to be something. This is the fact of the matter lah. It's proses life. Ya. Dia macam-macam life. Hidup ni. Hayat tu hidup. Ya. Hidup siapa? Hidup Allah. Allah tu hidup. Hayat. Kalau tak ada, tak adalah hayat, tak adalah hidup. Jadi apa benda pun, dia segala-galanya. Kita perlu juga mengenal tu semua lain. Perlu mengenal hayat. Ada tu wujud kidam atau kalau Mukhalafathu lil hawadis. Kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa Kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam. 7 sifat Allah tu ada pada kita kan. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang apa. Dia segala-galanya. Tak sampai ke situ, kita takkan situ. Itu atas dia sendiri. Faham. Tak pasal lain jadi. Ya. Itu hari-hari. Itu private session lain kali. Saya sebenarnya ada beberapa lagi lah. Antara benda yang saya memang nak tanya abang ialah yang tadi tu, bila abang menulis tu, adakah seseorang tu yang abang tujukan kepada? Bukan tujukan I dedicate this song to you, no. What if memang ada, tapi memang ada lah, tak ada lah. Ada a few songs which is ada. Saya sering kali bila saya tak cerita dengan orang, bila saya tak cakap dengan orang, dia jadi hak umum. Dia cerita tak lah kan. Jadi kan. Tapi biar saya yang simpan. Itu je lah cerita dia. Jadi benda pengalaman kadang
mungkin berlaku juga sekejap ni jadi cerita dia. Ya. Tapi tak payah nak cerita lah dengan orang kan. Ini girlfriend aku dulu, ini aku ni. Tak bukan. ada kena. Ya. Padahal tu lagu aja kan. Ya, betul. Kita pun perlukan ilham waktu tu. Ya. Kita perlukan orang tu minta kita buat lirik kan masa tu. Biasa banyak ramai orang minta buat lirik. Jadi kita sentiasa nak ready je ada cerita. Ya. Tu jadi benda-benda macam tu jadi dia dah jadi macam sebati. Jadi Faham. bukan tak perlu kita nak pecah. Pecah tembok tak dinding kepala, tak payahlah. Buat je lah. Ya. Tadi tu maksud saya tu tadi tu bukanlah untuk dapatkan cerita tu in detail lagu ni untuk siapa. Tapi itulah selalu berlaku kat saya sendiri. Apabila saya buat sesuatu tu, saya kadang contohnya satu lagu A ni contohnya. Dalam otak saya, apakah agaknya perasaan si B tu apabila dia mendengar lirik lagu ni? Dan kadang-kadang katalah katalah girlfriend lama ke cakap, okay, apakah perasaan girlfriend lama kalau dia dengar lagu ni? Apakah kata Tun Dr. Mahathir kalau dia dengar lagu ni? Saya sentiasa ada orang-orang tertentu dalam fikiran saya untuk saya tuliskan lah. Saya tak ada. Tak ada macam saya ada buat satu lirik tajuk dia Syair Si Pari-Pari. Sebenarnya itu saya ada abang dalam fikiran saya masa tu. Abang Amin. I just tak ada benda lah. Just want to share this with you lah yang macam pari-pari. Syair Si Pari-Pari tajuk dia. Zamani lagu Aid Afian. In fact ada satu perkataan dalam tu yang saya pay homage to you, yang mana perkataan tu ialah mencengkam. Saya tak ingat lagu apa yang mana satu yang ada perkataan mencengkam tu. Masa saya banyak mencengkam. Kalau saya letak note tadi memang saya boleh nyanyi balik katnya. So perkataan mencengkam tu satu perkataan yang sangat kuat. Saya bahasa Melayu saya teruk sebenarnya. Bahasa Inggeris saya pun teruk. Tapi perkataan mencengkam tu dia very 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 strong, very very powerful. Ya. Menjauh, perasaan, mencengkam jiwa, mencengkam. Ada satu lagi perkataan menjauh, tapi saya tak confirm lirik abang atau lirik Abang Nasir. Satu perkataan je ni, menjauh dengan mencengkam, tapi dia left quite an impression on me dalam pembentukan prosa kata tu. So itu Syair Si Pari-Pari tu adalah satu benda yang saya rasa okay, ni macam Azmi Sahab. Dan kalau Azmi Sahab dengar, apalah agaknya cakap dia. Perasaan tu ada dalam fikiran saya. ada juga pada Hafsah Hassan. Kalau Hafsah Hassan dengar dia benci ke, dia menyampah ke, dia suka ke, dia fikir ada pula budak buat macam ni ke. So benda-benda ni semua ada dalam fikiran saya lah. Tu saya wonder kalau abang pun ada benda-benda macam tu ke. Itulah tujuan saya tanya tadi tu. Macam okay, to be honest, tahun 79 saya pergi ke Jawa. Mula-mula saya pergi Jawa tahun 79. Saya pergi ke Pekalongan. Saya duduk sebulan lebih. Saya buat batik, lukisan batik. Seorang? Masa tu Habit baru keluar album. Tapi masa tu lirik kita orang dah tahun 79 kita dah buat juga lirik. Kita dah buat juga lirik. Dah buat masa Nomor Jahari, tak siapa-siapa tak tahu lah. Freddie Aguilar pun kita buat untuk dia punya Melayu punya kan. Anak So Habit pengaruh Habit pun ada tu. Dia ada satu macam benda yang masuk dalam kepala. Walaupun bila kita dengar banyak dengan Habit dia boleh kurang sama je. Tapi ada mula-mula awal dia tu memang ada lagu Gomblo. Itu bukan kerana puitis sangat lagu tu, tapi bahasa Indonesia tu sendiri dia cakap bertutur dengan bahasa yang betul. Kalau dia bercakap dengan bahasa yang tersusun, yang boleh kita faham, dengan sedap kita dengar. Tengok cerita dia. Jadi saya lebih minat ataupun
bermain-main dalam kuliah otak style Indonesia punya percakapan, style Indonesia. Itulah bahasa yang sepatutnya. Yep. Kan main hantam kan, Yep. kan buat ke apa atau apa. Tapi itu yang sepatutnya. So saya cuba menyusunkan perkataan ayat dengan sesedapnya. Sesedapnya. Bila saya rasa sedap, bila saya tak menyanyi, tapi bila saya macam contohnya kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, lahirnya kotoran itu terlihat. Bila kita baca itu pun dah cukup sedap. Itu yang saya nak. Jadi ayat-ayat macam itu, macam apa ni, macam lagu setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan hangat dan semalam. Itu bila kita baca balik dia sedap juga kan? Sedap kan? Ya. Sekuntum mau merah sebuah puisi dari pilihan. Itu jadi ayat-ayat macam itu yang buat kita rasa, kita kena rasa lah, kita rasa sedap dan kita sendiri rasa sedap. Dia nak meletup ke, dia nak apa ke, kita tak tahu. Itu pun bahawa dia zaman tu manalah RM30 aja lagu tu kita dapat. Betul, tak ada royalty, dapat duit $30, $30 zaman tu. Ya, tanya nasi tu sama tu. Dapat Polygram. Lepas tu naik RM80 untuk 100 lebih. Dah tahun 80-an ke berapa baru ada royalty. First royalty dapatlah RM7,000. Itulah. Mana ada kita dapat duit. Kita tak kaya dengan diri. Ya. Kita hanya taklah kata orang tu, maknanya kita boleh maintain. Berbaloi jugalah. Sangat berbaloi kalau sekarang. Ya. Klise sikit lah, tapi abangnya first lagu dengan Abang Nasir lagu apa bang? Saya lupa. Dengan Nasir first lagu dia Pelukis Kembara ke ataupun M. Nasir sendiri? Muhammad MN. Ya Allah. Gambar muka jambu dia kat depan tu. Time dia nak jadi John Travolta ke tu? Tanti. Lagu-lagu. Tapi biarlah itu proses untuk menuju ke sesuatu yang lain. Tapi minat untuk buat social kritik ni memang adalah benda-benda macam kerakyatan. Itu zaman-zaman kemarin dah berubah. Bila saya suka, saya buat diri dulu juga ada kisah seorang ibu lagu Ekspres Rakyat. Kononnya nak jadi benda-benda more folk. Jadi folk punya sorry bang, Balada Osman Tikus abang ke Abang Nasir? Kan? Saya dah lupa album Kemarasan Jalanan tu. Masa tu saya dah banyak buat skrip, dah mula-mula buat skrip untuk RTM. Zaman tahun 80. Masa saya buat masa Kembara buat Seniman Jalanan masa tu search dengan buat album Langit dan Bumi. Itu banyak saya buat lirik masa time. Cinta sepi abang Awana mak ai. Teratai layu di Lasik Madunya.
Kebetulan betulan. Punya jenis yang lain kan? Itu kebetulan aja. Kebetulan macam tu bang? Tapi dari inilah kata orang bukan kata kebetulan 100% kebetulan, tapi saya terdetik dalam fikiran, terdetik saya bayangkan diri bersama dengan ni umpama tasik dua santai dengan madu dia, tasik madu pun tak akan ke mana kan. Dan betul berlaku. Lepas tu baru tahu. Macam mana? Tapi tak macam cerita lah. Kan. Tapi bila diminta buat lirik, kata lain dari madu tu, saya terdetik tu, satu je membayangkan macam mana nak describe. Kadang-kadang kita fikirkan kalau kita nak ceritakan yang klise lah, belum banyak lirik nak membayangkan lelaki perempuan ni kan. Perpisahan tentang antara dua pasangan darjat dikatakan. Antara dua. Tapi tak tahulah tiba-tiba dia keluar walau dalam mimpi pun tak aku ingin. Tak tahu benda tu keluar. Itu ayat yang main dengan tapi yang sedap. Saya tahu benda tu sedap. Walau dalam mimpi sekalipun aku tak ingin. Benda tu macam ke lagu Satu Persinggahan. Yang lagu apa dia kata? Sepi apa? Satu Persinggahan. Saya ingat lagu ni pasal Iman Mana suka lagu ni. Saya ingat. Mungkin apa terkena daripada dia kan atau apa, tapi dia ni cakap dengan saya dia suka lagu ni masa kita shoot cerita, kita buat cerita Cucu Tok Kelinci. Apa ayat dia Di sini kasih pernah berbunga tu tiada harum, tiada warna. Di itu sini lah yang tengah-tengah hubungan kita satu persinggahan, bukan pengabdian yang rela, pemergianku kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Bukan. Anggaplah keadaanku. Nanti kau tahu artinya sepi. Bagaikan pisau mengiris hati. Nanti kau tahu artinya rindu. Bagai tersusun duri sembilu. Ayat tu sedap. Dalam banyak dalam lagu tu. That line sedap. Macam itulah. Jadi dalam satu lagu tu kita tak perlu semuanya sedap. Ada line yang catchy yang orang suka. Itu lagu tu yang orang buat main dalam kepala. Yes. Bila kita dah boleh baca keadaan macam itu, kita boleh produce. Faham. Tapi abang sendiri layan tak zone tu masa tu? Trip tu? Abang tak layan Abang tak betul-betul layan trip tu Saya tak dengar lagu. Abang ni macam seorang reluctant writer abang. That's the impression I have of you tau. Macam abang reluctant writer. For what reason I don't know. Just right. Aduh. Banyak dekat. Apa banyak apa? Hampir 1000 kat lirik. Ui. Orang nak buat karangan satu lain muka surat pun susah. MSCP je ada 700 yang register. Yang ada grup-grup yang tenggelam timbul tiba-tiba keluar 10 lagu 10 satu album tu saya buat keluar. Tapi saya banyak buat juga dalam album yang FRU saya buat. Dr. Sheikh saya pernah buat 10 lirik saya buat. Ada cerita, ada konsep lah. Alicat saya pernah buat drama kehidupan. Dia ada cerita-cerita dia. Ada cerita yang berkait-kait lah, ada romance song tapi nampak
Kalau orang hayati betul, orang cuba kaji, dia memang ada cerita. Dan tu Datuk Syed Efariu tu dah ada lagi satu. Mana ada dulu yang ada satu lagu album tak keluar pun. Tak habis. Dah habis tapi tak keluar. Tu habis gitu je. Balik pada ayat-ayat tadilah, ayat-ayat cinta, ayat-ayat yang banyak lagu kan. Ya. Tapi bukanlah kata tak adalah bombastik, bukan satu perkataan biasa kita gunakan. Ya. Ya. Ayat biasa. Ya. Vocab kita setengah. Itu je kita goleh, kita gaul kat situ kan. Jadi kalau dia tepung tu dia akan jadi kalipak, dia jadi poti canai, dia jadi tosik, jadi apa, jadi apa-apalah, jadi donat ke, jadi apa, tepung ke. Tepung ke. Tak ada satu terkesima pun Ada Fata Morgana lah. Betul lah tu bang. Simple. Yeah. It touch. Ya. Itulah dia. Tak tahu lah, tapi pengalaman hidup. Ya. Yang macam-macam. Abang miss tak bang kalau nak, ini bodohnya soalan ke apa saya tak tahulah. Kalau zaman-zaman tu bang, zaman awal 20-an, 30-an, kegairahan tu, abang ada kerinduan ke atau keinginan balik ke situ ke? Bodohnya soalan ni. Tak nak. Kenapa? Saya lebih suka sekarang. Ya. Kan saya dah tak banyak nak paksa diri, dan saya boleh ikut. Saya dah rasa puas dengan hidup ni. Kita dah melalui macam-macam hal. Dalam segi apa je? Nak cakap segi apa? Semua kita dah lalui, dah puas. Dah rasa tonggal langgang ke apa semua. Kan zaman tu semua kita dah lalui. So kita sekarang lebih rasa nak macam dah rasa macam tak ada aku lagi lah. Tak ada aku lagi lah. Tak ada lah. Tapi bila orang minta buat tu kita buat. Kadang nak buat lukisan pun tengah buat tu berhenti. Tapi tak tahu lah. Tapi nak tonjolkan diri, nak apa, tak adalah. Dah time dah habis lah. Tak perlu nak buat sajalah apa yang macam lagu Nusantara Raya ni, tiba-tiba nak menjadi, jadilah buat. Buat. Tiba-tiba nak melukis lah. Abang masih lukis dalam constantly, selalu ke bang? Ada juga. Constant, tapi tak. Okay. Saya tengah buat lukisan tajuk dia Backdoor Virus. Backdoor Virus? Alamak. Saya tengah buat. Sedang buat. Pasal COVID ni cerita ni.
Taufik datang menerusi backdoor. Backdoor. Well, bila siap ada saya share lah. Tengok-tengok nak tengok boleh lah. Datang rumah tengok boleh. Okey, cantik. Mesti datang. Lama lagi lah. Bang, itu hari yang saya borak dengan Wan Zul tu, ada beberapa perkara yang saya boleh ingat sekarang. Satu, dia minta kebenaran daripada abang untuk dia menceritakan sesuatu tu yang saya pun tak tahu apa benda dia. Jadi saya had to say this to you lah. Saya tak tahu apa benda tu, dia cakap minta kebenaran daripada abang untuk dia menceritakan benda yang dia nak cerita tu. Kalau abang tahu apa yang going on, abang cakap lah, yes, saya beri kebenaran ke ataupun tak beri kebenaran ke. Saya tak tahu apa benda tu sebenarnya. Saya tak tahu apa dia cerita. Kalau saya dah tahu dia cerita, tak tahu cerita, boleh saya beri kebenaran. Cerita pasal apa? Whether cerita tu betul atau tidak. Kan? Kalau dia beritahu aku nak cerita gini. Okay. Itu kebenaran. Kan? Aku bagi kebenaran. Bukanlah cerita dengan aku. Tapi kalau kau nak reka cerita, macam kata ada jubah, aku nampak orang jubah pakai jubah tu, itu tak ada. Itu minta maaf lah. Tapi itu tak ada. Tak ada berlaku. Tapi ada dalam mimpi anak dan yang yang berkait-kait dengan tu. Tapi tidak. Bukan khusus untuk lagu tu. Okay. Lagu tu it comes naturally. Okay. Without paksaan pun. Okay. Very subtle and nice. Subtle and nice, ya. Dia datang gitu. Yang abang cerita tadi tu yang lelaki berjubah dan tempang sikit tu duduk ialah lagu kekasih awal. Itu tak pakai jubah. Itu tak pakai jubah. Pakai baju putih, baju putih telur putih je. Memang dia ada kebetulan kat situ. Dia ada kebetulan kat situ tapi dia spark. Okey. Tapi adalah orang tu memang karakter dia. Sampai sekarang ada lukisan dia saya buat. Orang tu ada berkait dengan 10 tahun lepas dia, berapa tahun sebelum tu. Berapa tahun sebelum tu. Ada kait-kait. Tapi itu ada lukisan dia. Yang lelaki baju putih, seluar putih tu di Titi Bangsa. Itu lebih kurang lah cerita dia. Okey. Dan yang herannya lukisan tu, muka dia tu yang saya imagine kan, yang saya nampak tu. Saya tak tahulah dia kan. Budak Kedah. Dia ni rajin pergi duduk Gunung Jerai. Cerita dia lah. Dia berlima ke duduk Gunung Jerai, dia berzikir kat Gunung Jerai. Itu dia datang benda tu, ribut macam angin. Datang bau wangi, datang orang tu. Pakai putih. Rambut putih. Dia ceritalah orang tu cakap style lama lah macam ni. Tapi memang bukan orang sekarang dia kata. Orang tu. So, bila dia datang cari saya, tak tahu pasal apa dia cari saya pun tak tahu lah. Tapi dia datang. Saya bawa dia pergi galeri saya. Itu, saya tunjuk dalam gambar ni. Dia kata, ni orang cuma dia punya, dia tak pakai jas serban. Rambut dia putih, muka dia gelap-gelap macam ni. Mata pun sama, sama. Lukisan tu tak siap pun ada orang nak beli 3,000. Tapi saya buat sampai sekarang. Tak siap pun, sampai sekarang tak siap. Tapi buku tu ada lah. Bila saya tunjuk ada satu orang tu, dia kata orang cakap, untuk ya kopi. Zaman apa dah. Itu dah cerita. Buat cerita zaman-zaman Islam awal datang. Ada yang datang, yang cerita lirik tu turun dari langit. Pun dia dapatkan tengok lukisan tu, dia cakap ini Kasim apa nama dia? Kasim Kasham ni memang ada. Saya tengok salah silap. Saya memang ada satu nama tapi awal semasa selepas apa tu? Selepas Alwi yang betul-betul. Dia datuk kepada, kalau saya tengok silsilah tu nama tu datuk kepada Syekh Siti Jeanah. Oh. Okey. Nama Syekh Kasam. Datuk dia. Itu walau lah, tapi itu nama yang saya jumpa dalam silsilah Syekh Siti Jeanah.
Dan nama Datuk tu pun ada dalam silsilah dia sampai juga. Tapi itu semua anak sebelum Abu Bakar Sakran, sebelum Syekh Ali, sebelum Abdul Rahman Sagaf, sebelum di cabang-cabang itu. Diorang ni semua India, guru-guru tarikat juga ke bang? Kebanyakan semua guru memang imam-imam besar lah. Macam Abu Bakar Sakran, nama besar. Nama macam juga siapa tu Abu Bakar Siddiq, Jafar Siddiq. Nama besar kan. Ada tu Isa Rumi, nama besar di Muhammad Nakib di Baghdad. Cucu pada Jafar Siddiq. Baru datang ke Hadramaut, Ahmad Muhajir tu. Muhajir punya anak yang datang tu bawa ini terus pergi ke yang dia kahwin dengan Delhi, India ni kan. Kahwin keturunan Shah kan. Ada yang datang ke sini kemudian 13 berapa ke tu. Said Husin Jamadil Kubra. Yang anak cucu dia tu ke anak dia yang Wali Songo, Sunan Ampel. Dari sini dia datang dari Kamboja, sampai ke Kelantan. Daripada situ Saya Husin Jamadil Kubra. Ada tu Sunan Ampel. Banyak kan dari sini. Dia punya perjalanan tu kan. Yang alam Melayu ni lah. Laluan itu satu lagi. Tadi dia cakap yang pasal Wan Zul tadi tu, so dia minta kebenaran. Jadi kalau saya tahu apa dia cakap, boleh lah saya. Dia nak cakap. Blanket agreement je lah bang Kalau dia tak sensitif, okey. Kalau dia sensitif, okey, stop. Macam tu lah je. Okey. Yalah. Okey. Lepas tu dia ada mention suci dalam debu tu. Saya kena buat benda ni sebab ramai juga orang yang memang curious dan nak tahu pasal suci dalam debu. So dia mention pada time tu ada kes di Indonesia yang membabitkan dia, abang dan arwah Kak Abang Nasir. Kak Nana Dia cakap ada hampir-hampir masuk mahkamah. Oh itu pasal mula-mula saya memang masa tu sign dengan Luncai. Saya memang ada Luncai. Itu kes tu. Lepas tu dia pula dia punya first, saya rasa dia punya first album yang dia produce kan. So first agreement, it's not agreement but first bila kita cakap memang nak pakai melalui Luncai lah kan. Tapi bila lagu tu dah siap, agaknya dia tengok lagu ni boleh hit ke apa ke, ataupun dia dengan SRC ke apa tu. Dia orang minta saya splat rate berapa ribu, 1,000 lebih ke pagi ke. Saya minta tanya dengan Luncai lah, boleh tak? Tak boleh. Ada dia orang pun kata boleh. Okeylah, saya kata mungkin dia orang pun nak support Wan Zul. Kita nak support lah kawan kan, dia pun rapat kita. So, tak apalah, sign lah. Let. Yang menjadi halnya bila Indonesia datang bawa bagi saya surat, nak saya minta izin, saya nak dia orang nak buat. Dia nak bagi 6,000. So bila surat tu saya bawa kepada Luncai, kita ada jumpa dengan SRC cerita kan. Macam mana? Ini bukan SRC minta, Indon yang minta. Tapi boleh dah sign dengan. So asal lagu tu saya tak ada royalty. That because of Wan Zul punya ni lah. Tapi pasal dia nak naik kita kawan kan. So saya sanggup. Luncai pun okey lah. Roll. Duit je kan. So itu satu benda yang
yang yang kata orang tu dalam kalau reporter ni memang sukalah tulis gini patah arang lah konon ni. Patah arang ada tulis dengan Manzul ni. Tapi kita sebenarnya kan begitu je lah. Pasal benda tu sign kan. Pasal dia Muncai boleh fight. Kenapa saya sign dengan dia? Tapi kenapa dia kasih izin pula? Saya ikut je. Jadi itu yang tak sedapnya lah. Tapi it's okay. Itu dah lepas. So cuma menceritakan bahawa si lagu tu tak ada royalty. Okay. Saya minta maaf, saya sebenarnya tak tahu hujung pangkal kisah-kisah ni semua. Pada tahun 90-an dulu saya langsung tak ada dalam pembibitan. Tapi tu tak lagu tu pun tak berhantu kan. Saya pun terperanjat bila tengok ada orang yang bagi saya ni viral kau tak tengok ke ni. Ada lagu Suci dan Lagu selepas 20 tahun ni ada dia pergi buat lirik dia tafsiran dia punya kupasan dia sendiri yang gambar kereta lalu apa gitu ada apa dia kata selepas ini bukan lagu ni bukan kerana lagu Irwan Zul ke tapi kerana lirik saya ada dalam video ada klip lah on that song yang selalu keluar yang viral lah ada kan saya tak perasan lagi. Okay. Lagu Suci dan Lagu lah. Tapi saya dapat tengok tu banyak tu sekarang boleh jadi viral. Dia buat tu. Saya ni bukan lagu sebarang. Bukan lagu sebarang. Jadi itu pun bukan saya pun tak tahu siapa yang buat ni. Siapa yang nak mengupas, siapa yang nak membedah. Sekarang main bedah lagu je. Apa-apa kadang dia bedah. Lantak kau lah nak bedah lah kan. Hati kau lah bukan gitu. Nak bedah lagu CBBB kan nak bedah lagu sudah bedah. Tapi kalau orang tanya satu je, kalau orang tanya apa sebenar lagu tu? Apa sebenar lagu tu? Jawapannya satu lagu percintaan. Percintaan antara roh dan jasad. Itu je saya menjawab. Itu pun setelah beberapa tahun lagu tu dah siap baru saya dapat jawab. Dapat jawapannya. Itulah kalau orang tanya saya itu lagu cinta antara roh dan jasad. Kalau roh tak cinta jasad, kalau jasad tak cinta roh tak menjadilah. Dalam perenggan mana katnya kita boleh dapat lihat benda tu? Hint of that percintaan. Banyak Yeah. After few years baru abang jumpa benda tu Dah tahu tapi baru faham. Ini sebenarnya. Itu dah tahu tapi ini sebenarnya. Macam lukisan lah. Dan saya cakap lepas 10 tahun macam cakap gini. Padahal kita dah lukis 10 tahun. Kita dapat the full understanding, comprehension of the meaning, whatever meaning of the. Itu yang genuine itu yang intipati dia sebenar, zat dia intipati. Percintaan jasad dengan roh dengan jasad. Apa kehebatan percintaan tu bang antara jasad dengan roh tu? Kenapa mereka bercinta? Kalau kau tak jahat, kalau jasad dan cinta dengan roh, macam mana nak balik kepada yang punya roh dan jasad? Yang baliknya jasad juga ke? Sorry, saya tak pandai benda ni semua. Itu bab lain, nanti orang cerita lain.
Okey, faham. Okey, okey. Tapi awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita tahu Hmm, apa-apa pun cakap. saya tak boleh nak dapat connection dia dengan jasad tadi tu. Saya belum Kalau dapat lagi. okey, kalau tak ada roh ada jasad. Kalau tak ada roh. Ada jasad tak? Saya sebenarnya bodoh benda ni bang. Tak ada roh. Kalau tak ada roh ada jasad tak? Kalau Ada kot. adalah. Ah, Adalah. tak ada roh. Jasad tu Kalau habis tak ada dia roh. tak ada jasad. Ada jasad Okey, adalah. okey. Jasad tu akan rot ke whatever. Itu Kan? cerita ni sudah mendalam. Dia dah bab lain dah. Bab lain. Okey, alright, faham. Faham. Nanti Okey. ada yang suka, ada yang tak suka. Ramai kan, ramai yang suka, ramai yang tak suka, ramai yang menolak, ramai itu. Itu semua hak dia kan. Ya. Dia hak dia yang menentukan. Dia hak dia. Ya. Kita cuma buat lah. Ya. Macam malam ni, tak terfikir pun kita nak berbual. Itu tiba-tiba je. Tiba-tiba. Rezeki saya. Itu bukan dah ditentukan. Yep. Benda ni dah ditentukan. Semua. Tak ada satu yang kita cuma rasa aja. Rasa je. Kita rasa kita buat, kita rasa kita pandai, kita rasa. Kalau kita kaji, kita tak ada. Kita susah nak cakap, nanti orang cakap sesat lah dia ni lah, apalah dia ni lah, inilah. Macam-macam orang dia cakap. Tapi kita kena faham dulu kenapa dia cakap. Kenapa bang? Kenapa mereka bercakap? Pasal dah ditentukan dia akan bercakap. Tidak secepat atau terlewat sikit pun untuk dia bercakap. Itu namanya hidup, itu namanya hayat. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Tak ada ilmu, tak adalah hayat. Tak ada pun sampai ke pengetahuan kita. Yang hidup ni apa? Kenapa kita hidup? Balik pada first question tadi. Kenapa kita hidup? Apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak ini? Kenapa kita buat ini pula? Kenapa kita flashback? Ini yang kita dah buat, ini yang kita. Dan dalam hidup kita tu, ini kita dah buat, ini kita dah buat, ini. Banyak benda yang kita tak tahu yang kita kenapa kita buat. Kita Macam mana kita boleh jadi begitu? Macam mana kita boleh jadi? Satu benda yang sebenarnya yang dah ditentukan yang nak memikirkan tentang hal ni pun orang yang dah ditentukan untuk memikir hal ni. Kalau dia tak ditentukan untuk memikir, dia tak akan terfikir. Tak akan terfikir. Betul tak? Ya. Misalnya hal itu. Soal tentang mati je sudah. Bila kita pergi duduk, dah mati masuk dalam kubur. Aduh. Mana kita nak pergi? Habis cerita, habis gitu. Habis ada alam akhirat lah, banyak cerita alam akhirat lah, benda-benda yang kita nak tahu. Tak habis juga mati ni, hidup ni. Ada lagi. Ada lagi tu. Dia suruh bersedia pula untuk mati. Itu ada pula yang cakap, matilah dulu, matilah sebelum kau mati. Macam-macam kan? Ini semua bab-bab Tuhanan.
bab ilmu hakikat, ilmu makrifat. Tapi bila dia dah jadi lagu, dia bukan lagi hakikat itu. Tapi bila dah jadi lagu, dia jadi hak ramai. Dia benda tu dah jadi, kau boleh tafsirkan apa saja kau nak. Itu hak kau. Kan? Aku tulis gini, kau rasa benda ni macam ni. Itulah dia. Itulah dia. Itulah hidup. Dia akan jadi macam-macam. Ya. Ya. Saya mungkin tak sealiran ataupun mana yang tapi saya percaya apa abang cakap ni. I mean saya Dia logik. Ya. Logik kalau kita memahami benda-benda yang macam ni, kita rasa itu logik. Betul. Saya tak pernah mempelajari benda-benda macam ni, tapi saya faham apa macam tu. Banyak lagi lah kan, terlalu banyak benda-benda yang kiasan yang itu kan. Ya. Yang ada orang tak pernah semayang pun dia kata masuk syurga. Kan? Ada yang orang kata orang semayang tak tinggal pun masuk neraka. Benda-benda macam itu terlalu banyak kiasan, terlalu banyak. Tapi apa pun balik pada diri kita sendiri. Pasal kalau kita cakap dunia aja, apa tu dunia? Kita cerita pasal dunia. Kalau kau hidup daripada dari mula lahir sampai kau mati, katakan sampai mati lah. Orang tu hidup dari mula sampai mati 50 tahun. 50 tahun tu lah dunia dia. Okey. Itulah dunia dia. Apa dia rasa, dia yang rasa. Apa yang dia faham, ilmu, itu yang dia tahu. Kan? Jadi, walaupun kita makan share satu keping roti, bagi dua, kau tetap rasa kau, aku tetap rasa. Kau dunia kau, aku dunia. Tu bagi saya, itulah dunia. Dunia lah. Yeah. Kau cerita pasal Hitler ke, kau cerita pasal Mussolini ke, kau cerita pasal Abraham Lincoln ke, Tuan Rahman ke, itu zaman dia dunia dia. Tak ada, itu sejarah dia, sejarah dunia. Itu juga kita, balik pada diri kita, itulah kita, dunia kita ini hidup kita. Dan hidup kita ni juga yang kita nak bawa balik. Hidup, nak serahkan balik. Kalau kita tak serahkan balik, ya kita nak serah. Yang punya hak. Bukan kita yang berhak. Kalau kita rasa kita berhak, takkan habis dunia ni. Cerita ni apa. Lagi kau rasa kau pandai, lagi ada orang lagi pandai. Itu takkan habis. Sedangkan kita fikirkan tentang peperangan, tentang pembunuhan, kan, kita fikirkan tentang benda yang berlaku daripada zaman Datuk Adam sampai sekarang masih berlaku lagi. Kenapa manusia tak pernah pandai? Nak fikir, tidak pernah belajar. Nak hidup dengan aman. Hidup aman, kan. Mesti ada perang. Pasal Arab pun boleh bantai Yaman, padahal sebangsa. Kan? Kalau kita fikir benda begitu kan. Kalau nak fikir Israel dengan Arab, pun adik-adik juga. Nak fikir kan. Aduh, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, adik-adik juga. Abil dan Qabil. Tapi tak ada Abil dan Qabil. Start ya kan, Qabil dah bunuh pasal perempuan ni. Pasal lupa je nanti. Start dia dah bunuh. Itu satu kiasan yang nak berlaku, dia akan berlaku. Memang macam itu. Dah didesign macam itu. Ya. Sampai sekarang buat apa orang nak buat nuclear bomb kalau tidak untuk membunuh, kan? Jadi memang macam itu.
Ya. Memang Bang, um, hmm, saya saya berkawan dengan Abang Nasir, saya ingat tahun 2006 baru, 2006 macam tu lah. Dan abang punya mannerism mannerism abang, bila saya jarang dapat borak dengan abang in person. Dalam semua hidup kita, saya 10 kali lah kita jumpa macam tu, paling tinggi pun. Mannerism abang dengan mannerism dia seems like ada similarity. Hand gesture, facial expression. Macam mana perkara ni berlaku bang? Soalan saya bodoh, saya tak tahu macam mana saya nak cakap soalan benda tu ni. bodoh, tapi Nasir pernah jawab soalan tu. Orang interview dia macam saya punya budak Aswara kan, dia buat dia punya inilah dia punya projek dia, sekolah projek dia. Dan interview. So Nasir cuma kata Soul Brothers. Ayu, Kalau kita kaji balik, tidak ada yang tidak Soul Brothers. tidak ada yang tidak Soul Brothers. Kalau semuanya datang dari Allah, Okay. kalau semuanya datang daripada dia, Kenapa saya dengan abang bukan Soul Brothers? how do you know? We're not. We seem to have not many things in common. Kan we were talking about ni is distant, kita talking about distant ya. Tapi kalau dalam alam roh dia tak ada distant. Dia tak ada time, dia tak ada distance, dia tak ada space. then kalau kena kaji who you really are. I mean, ini bukan kat dalam sini nak cerita pasal ni. Okay. Ni kita lebih cerita pada entertainment, benda yang apa orang suka, music, Yeah. like arts, whatever we're going to talk about. Bukan spiritual, cerita pasal rohanian. Yeah. Tak ada bab lain. Ya, Belakang kita cerita. Okay. Alright, fair enough. Tapi bila saya tanya soalan abang tu, soalan pada abang tu, I am sincere, bukan nak question you ke apa. Memang is a genuine question lah. Yang macam tadi tu, so brothers, kenapa kita bukan so brothers? Memang saya nak tahu jawapan dia lah. Nanti in person, nanti mungkin kita boleh sembang over coffee ke teh panas ke. Mungkin lebih in detail lah. Tapi itulah tu, bila saya borak dengan abang ni, the similarity in the mannerism, in the gesture, very. Sebab semasa Adam dijadikan. Ini cerita-cerita lama ni. Masa Adam dijadikan, malaikat ini yang tanya, macam mana nak buat Adam? Allah kata, buatlah macam mana wajah dia. Dia buatlah. Dia buat daripada tanah. Ini cerita dia buat daripada tanah. Kemudian Azazil, apa yang itu, dia suruh malaikat apa tu sujud tunduk pada Adam. Tanah, asal dia dari tanah, dia cahaya, dia bercahaya. Kenapa dia tak? Sedangkan Allah yang suruh buat. Dia tanya, kenapa aku mesti sujud? Allah kata, aku dah hembuskan rohku dalam. Jadi itu kalau kaji ke situ lah, banyak cerita lah itu. Contoh cerita untuk kau faham pasal kena buka kan. Jadi aku nak faham kan cerita dia ni kerana apa, kerana roh. So kita kena
Kena kajilah manusia ni apa. Kalau tidak bukan kehendak Allah, tidak akan berlaku. Kan? Kalau di mana kita nak tengok kebesaran dia? Orang cakap Allah Maha Besar kan. Allah Maha Kaya, Allah Maha itu. Kat mana kita nak tengok kebesaran? Bila kita tengok orang tu bunuh aja, kena bunuh aja kita Allah. Kita dah rasa lain macam. Kebesaran Allah juga kan. Mengambil. Kebesaran dia. So kebesaran dia nak jadikan apa dia suka lah. Hak dia. Kan? Dia tu dia kata hak dia. Kalau kita tak sedar, tapi pasal kita melalui proses hidup dengan begini. Battery out lah. Okay. Mana? Sekejap. Okay. Battery. So, ini cerita pasal bab roh, sudah bab lain lah. Tapi kalau kaji balik lirik saya banyak berkait dengan benda tu. Ya. Mesti kaji. Pada siapa yang nak kaji. Yang disuruh kaji. Tapi bukan niat saya nak tak ada langsung niat nak mengajar dalam lirik tu. Saya buat, saya cakap macam surreal, macam lagu umpama mimpi dan mimpi. Lagu asyik tu, lagu gelap bukan malam, terang bukan siang, manis bukan gula. Kan surreal tu, benda surrealism punya konsep lah. Ya. Dreamlike. That is subconscious ni kadang benda-benda yang kita tak tahu. Tapi itulah kenyataan dia. Bukan kehendak kita. Barulah kita baru berlaku. Buat apa dah ni? 3.20. Okay, Bang. Kena kasih time lah pasal apa. Dah masuk dekat pukul 4 dia nak sahur. Jadi nak kena beritahu yang lain lah. Ya, okay. So kita adalah lagi 15 minit, okey lah. Okay, Bang. Kalau nak bercakap lagi lah. Saya okey. So macam mana kita nak rasa bangga kan? Tak ada sebab. Tapi kita tak ada sebab kita nak rasa bangga, tapi kita bangga atas kejadian tu. Kita bangga atas sebab kejadian tu. Berlaku atas kehendak siapa? Kan? Susah nak cakap kalau kita nampak. Itulah kalau kita tengok bencana alam kan. Beruntuh apa ni. Gempa bumi, mati, tsunami, nanti. Memang banyak benda. Kenapa ada malapetaka? Kenapa mesti ada malapetaka? Tapi bukankah malapetaka tu satu kebesaran Tuhan? Dia boleh buat kalau benda tidak, dia berhak, dia kuasa, dia berkuasa, kekuasaan dia. So macam mana? Macam doa jugalah, kita doa hari ni kita doa. Kalau rezeki kita dah dapat besok, dah tentu dah rezeki kita ada besok. Dah ditulis rezeki kita datang besok. Kita tak berdoa pun besok kita dapat. Betul tak? Jadi itulah. Kalau kita berdoa kita dapat besok. Dah kita bangga pula. Kerana kita berdoa. Dah lain pula. Padahal dah ditentukan besok kita dapat. Dan dua perompak ni masuk. Lepas perompak ada lagi dia duduk dalam gua 2 orang. Habis kita duduk dalam gua ni, nanti kita keluar kena tangkap. Duduk. Habis dah lama dah masuk 2 hari, lapar. Takkan kita yang seorang cakap, takkan kita nak duduk dalam ni lapar. Kan nak mati dalam ni.
Mana boleh. Kau ingat dia kata yang seorang tu cakap Allah akan dah ditentukan Allah akan bagi rezeki. Mengarut langgar dia cakap. Kadang kita duduk kita nak makan. Dia pun keluar mencuri. Keluar curi ayam. Balik dia pun bakar ayam depan orang tu. Kawan dia seorang. Kawan-kawan. Dia pun makan. Ini rezeki aku yang cari. Dia cakap, kalau aku tak cari, tak ada rezeki. Lepas dia makan-makan, dia tengok kawan dia tu. Dia pun rasa kesian. Dia pun ambil peha tu dia campak. Dan yang kawan tu pun makan. Ini rezeki Allah yang bagi. Dia cakap. Sama juga kan. Rezeki juga. Itulah cerita dia. Cerita dia macam itulah. Betul tak? Betul tak? What will be Kesera-sera. Tentang rezeki. Jadi itulah hidup. Bila cakap pasal apa benda nak bangga ni, saya lama juga saya telah merasa perasaan tu sebenarnya bang. Tak ada apa nak dibanggakan. Saya dengan penuh, saya boleh ada conviction untuk cakap tak ada apa nak dibanggakan. Tapi satu-satu pencapaian tu saya merasai keseronokan dia. Sebenarnya. Saya Pasal merasa kita yalah. Tapi untuk apa dibanggakan tak ada benda. Saya rasa tak ada apa nak bangga. Dan orang macam abang, malah orang macam kita dalam dunia yang glamour ni, kononnya glamour ni, benda-benda macam ni akan main dengan kita punya ego, perasaan dan sebagainya kan. Tapi saya rasa ada orang tertentu tu tak ada hal lah benda ni semua. Famous tak famous, tak ada hal lah. Hidupan aku macam ni je, okey je ni. Dan tapi ada kita yang boleh tenggelam dalam macam hebat sangat dia, macam glamour sangat, macam shock sangat, macam maka hiduplah dalam keakuan. siap. Maka hidup dalam keakuan tu bagus ke tak bagus bang sebenarnya? Okay. Kalau bagi ini tak bagus, tapi kalau bagi manusia bagus. Okay bang, sorry saya tanya. Saya desire untuk hidup secara paling autentik sekali yang saya boleh. Jadi apabila saya buat satu keputusan tu atau melakukan sesuatu apa-apa pun, saya nak buat ianya ialah apa yang saya nak buat. Bukan orang lain yang suruh saya buat keputusan tu, bukan orang lain yang suruh saya buat apa yang saya nak buat lah. Walaupun ada kalanya saya akan buat apa yang bini saya nak saya buat. Tapi keselaluannya saya nak cuba buat apa yang saya nak buat, live life authentically. Jadi adakah ini satu keakuan? Bila kau tak mengenal, jadi keakuan. Aku yang buat. Aku yang buat. Saya yang Awwaluddin Ma'rifatullah ni memang saya perkara yang saya kalau dalam segi itulah pernah memang saya pernah mengikuti dia lah, tapi saya tidak pernah mendapat merasainya ataupun confirm padanya. Ya, tu. Saya tak pernah ada itu authentic feeling yang tu saya tak pernah. Bab lain lah. Jadi bila cakap keakuan tu, bila saya cakap tu adakah dia sesuatu yang bagus tak bagus tu, saya really mean it lah. Adakah tak okey untuk aku jadi aku, ataupun betul aku tu yang saya faham yang abang punya peringkat yang cakap tu. Tapi saya selalu bertelagah dengan jiwa saya untuk memahami perkara ni ya. Pasal ada keakuan tu. Ego ke tu? Pasal lagi ego mengaku. Tapi saya sedar yang saya tak ada apa nak egokan sangat. Tapi kalau itu ialah ego tadi, apa yang saya cakap tu ialah ego, kepada sudut dia yang paling mikro sekali ke, memang okeylah saya ego. Tapi
Tak, dia bukan soal cakap ego sajalah. Ego tu kat akuan tu megah. Kita bangga dengan diri, megah kan? Ego. It's, tapi kalau keakuan as simple as keakuan bukan aku. Itu yang saya tak boleh nak mencapai. Itu peringkat lain lah. Okey. Itu ngajilah, perlu mencarilah, perlu hanya roh sufi yang mengenal sufi, hanya Allah yang mengenal Allah. Itu semua hak dia lah kan. Itu bab lain lah. Yang kita cerita ni pasal sebenarnya kita tak perlu cerita benda ni pun dalam hal ni kan? Bukan tempat dia untuk cerita. Okey. Kita cerita roh, cerita ni kita cerita tentang macam mana lagu tu boleh dikaitkan dengan benda ini, boleh dikaitkan dengan ini. Pasal yang memahami dia akan terus tangkap. Dia terus tahu ini ada kan. Inilah yang dia masuk. Ini yang dia masuk. Tapi yang tak tahu kalau dia jadi lagu cinta, lagu biasa, jadi lagu hak ramai kan. Hak ramai. Dia nak lagu tapi lah. Itulah dia. Tak tahu lah, try make it simple. Try make it simple. Jangan terlalu berat kan. Makin berat kita fikir, makin berat kita fikir lah. Ya, betul. Banyak kita buat, banyak lagi kita persoal. Itulah tu. Amin, terima kasih banyak dapat masa. Ini pun pasal tadi ada Nusantara punya ni. Kalau tidak, tak tahu pun ni budak-budak yang buat ni. Yalah. Itulah. Soul brother bang Soul brother. Allahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Segala-galanya dia tak ada kita. Tak adalah. Tak ada. Ya bang. Okay Bang Amin. Okay. Selamat Hari Raya. Kirim salam kat kakak. Selamat Raya. Maaf saya batin. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi. Okay bang. Okay. Stay cool. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.